Okey, kita sambung daripada hak kemarin, iaitu bahagian mafhum mukhalafah dia lagi. Jadi dia ada royak sini, mafhum mukhalafah ada dua syarat untuk boleh dipegangnya. Yang pertama sekali, la yakuna lil qaidil ladzi qayyada bihil kalam faidatan ukhra sabitatun. Gitu. Tidak ada bagi qaid itu maksud lain ataupun faedah lain yang dapat disabitkan, yang dapat dipastikan maksudnya untuk itulah. Seperti contohnya tanfir, untuk menakutkan, untuk membuatkan orang menjauhi. Targhib dan tarhib, lebih kurang itulah. Jadi kalau sekiranya ada makna-makna lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Hanafi maring tu, maknanya kalau tak ada tak apalah. Kalau tak ada tak apa. Tapi kalau ada tak boleh. Jadi syarat yang pertama sekalinya, dia kena tak ada makna lain untuk qaid tu, untuk sesuatu sifat ataupun sesuatu zoraf, keadaan ke, yang dikaitkan dengan sesuatu benda tu kena tidak mempunyai makna lain selain daripada nak menyatakan ialah satu-satunya sebab kepada adanya hukum tu lah. Kita kalau ada makna lain sabit pula, maka tak jadi mafhum mukhalafah tu. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jadi kalau tengok makna ad'afan mudha'afah tu ni dalam surah Ali Imran ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan ataupun mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi hak dia royak tu, dia royak kata ad'afan mudha'afah. Dia sebut di sini, ni contohlah ni, contoh dia sebut di sini ni dengan maksud dia berganda-ganda tu, adakah bermakna kalau tidak berganda-ganda tidak mengapa? Bukanlah betul. Tidak berganda-ganda pun tak boleh juga. Jadi kalau sebut berganda-ganda tu, maknanya jangan makan riba yang berganda-ganda. Dia sebut tu untuk tanfir. Untuk tanfir. Maknanya untuk apa dia? Membuatkan kita jadi berasa toksik lah. Berasa toksik, berasa takut. Berasa nak melarikan diri, berasa nak apa dia? Nak buai. Nak kira bagian tu tak molek. Gitu. Jadi tujuan dia untuk tanfir. Maksud daripada riba ialah az-ziyadah ala ra'sil mal, tambahan daripada hak asal hartanya itulah. Tambahan daripada hak asal kepala hartanya. Mudha'afah tu maknanya bertambah, berganda-ganda, berlipat ganda saat ni tu. Maknanya dia apa dia? Semakin bertambah tahun ke tahun seterusnya. Jadi tahun ni kalau tak bayar jadi tambah, tahun depan tak bayar pula jadi kau tambah. Gitu. Wa qad qamat dalil, jadi ada dalil yang menyatakan bahawasanya apa dia? Sifat saat ni tu ad'afan mudha'afah adalah sifat yang bertujuan untuk tanfir, bukan untuk sebab kepada tidak boleh makan riba tu. Buktinya ialah daripada ayat
Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ni dekat mana ayat ni? Entah nak cari. Falakum ru'usu amwalikum ni dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Ada. Hak lain lah, ayat lain. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Dia berkait dengan ayat riba juga, iaitu 278. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah, maknanya jangan menuntut apa dia? Jangan menuntut saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang tu. Jika benar kamu orang-orang yang beriman. Lepas tu fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak melakukan, maknanya perintah larangan riba itulah, tidak meninggalkan riba tu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Maknanya tidak selamatlah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tapi kalau kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Tu ayat surah Baqarah 278-279. Begitu. Balik pada saat ni, maknanya apa dia ni? Hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu lah. Gitu. Jadi kamu tidak berlaku zalim, tidak juga dizalimi. Okay. Jadi maknanya riba tu tak boleh lah. Riba tu tak boleh berlipat ganda ke, tidak berlipat ganda ke, tak boleh juga. Jadi qaid tu kita pastikan dia tidak untuk bermakna sebab tak bolehnya riba. Maknanya bukan kata riba yang berlipat ganda sahaja tidak boleh. Riba yang tidak berlipat ganda tak apa. Bukan lagu itulah makna dia. Makna dia tak boleh berlaku. Kita fahamnya daripada ada ayat itulah. Ayat kata kalau kamu bertaubat, jadi kamu boleh asal harta kamu tu sahaja. Maknanya hak lain-lain tu tak boleh juga. Tak boleh juga. Syarat yang kedua, tidak ada dalil yang khusus pada tempat itu ataupun fil mahalil ladzi yasbutu fihi mafhumul mukhalafah. Tidak ada dalil yang khusus untuk tempat yang nak disabitkan mafhum mukhalafah tu. Tempat yang nak digunakan mafhum mukhalafah, tidak terdapat dalil khusus yang lain yang boleh diguna. Jadi mafhum ni bila tidak ada dalil, tidak ada pun daripada ayat tu yang menunjukkan kepada sesuatu benda, jadi kita pakailah mafhum dia. Kalau ada hak lain, maka kena pakai hak lain lah. Gitulah sebenarnya. Contohnya ialah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Jadi diwajibkan kepada kamu kisos kepada orang yang dibunuh lah. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Jadi nas ini secara mafhum mukhalafahnya bermakna lelaki tidak boleh dibunuh balas dengan perempuan.
Sebab dia sebut perempuan dengan perempuan. Maknanya lelaki dengan lelaki lah, tidak boleh lelaki dengan perempuan ataupun perempuan dengan lelaki yang diganti bunuhnya. Walakin qad nassa 'alal qisas baina zakari wal unsa. Tetapi ada, ni nak ayat kata, ada dalil nas yang lain. Ada nas, sama kata, ada nas untuk apa dia? Qisas lelaki dengan perempuan. Contohnya ialah dalam firman Allah Ta'ala lain, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Satu jiwa dengan satu jiwa, satu mata dengan satu mata. Gitu. Jadi jiwa ni boleh berlaku, tak mesti kata lelaki, tak mesti kata perempuan, boleh berlaku. Jadi hak ni menyatakan boleh berlaku. Walaupun secara mafhum mukhalafahnya kita faham daripada perempuan dengan perempuan, maknanya lelaki dengan perempuan tak boleh, perempuan dengan lelaki tak boleh juga. Tapi dalam ayat lain ada kata satu nyawa dengan satu nyawa yang lain. Maknanya boleh lah. Boleh. Lepas tu Nabi SAW pun ada mengikut asarnya sampai pada Nabi kata an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Okey, jadi itu ada dua syarat dia untuk guna mafhum mukhalafah. Yang pertama sekali kena tidak sabit lah, tidak sabit bahawasanya qaid tu untuk makna gol lain. Untuk makna gol lain. Kena pastikan qaid itu hanya digunakan sebagai sebab untuk hukum tu. Ilat lah. Ilat sebenar untuk hukum tu. Bukan qaid saja-saja. Syarat yang keduanya kena apa dia? Tidak ada hak lain lah. Tidak ada lain. Di tempat tu juga yang kita nak guna tu tidak ada dalil khusus yang lain. Seterusnya mafhum mukhalafah. Dia ada beberapa bahagian. Yang pertama sekali dipanggil mafhum laqab, yang kedua mafhum sifat, yang ketiga mafhum syarat, yang keempat mafhum ghayah dan yang kelima mafhum adat. Satu-satunya kita akan bincang. Mafhum laqab ialah yang disebutkan sesuatu hukum khusus dengan satu jenis ataupun satu nauk yang tertentu sahaja. Disebutkan hukum kepada satu jenis atau satu nauk tertentu sahaja. Jadi hukum itu hanya sabit fi maudi'in nasi, maknanya pada perkara yang dinyatakan sahaja. Manfiyan fi ma'adahu, ternafi pada lain-lain lah. Hak lain tidak sebut tak masuk. Mereka kata, ulama-ulama lah kata, contohnya ialah apa dia? Sabda Nabi. Nabi bersabda, layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Ataupun layul wajid zulmun, boleh juga. Layul wajid ni dulu. Tu je ada. Tak apalah. Dalam riwayat lain, layul wajid apa ni? Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Sini layul wajid zulmun yuhillu uqubatahu. Maknanya orang yang ada ke apa? Orang yang ada kemampuan untuk membayar hutang ke, bayar balik pinjaman ke, apa-apa. Tapi layun tu maknanya dia memperlewatkan.
Dia memperlewatkan. Hak tu adalah satu kezaliman yang berhak ataupun kita kata halal. Halal untuk dijatuhkan hukuman. Okey. Maknanya orang yang ada cara untuk membayar tapi dia bayar lambat sengaja, maka boleh kalau kita nak apa dia? Yuhillu irdahu, boleh kalau kita nak apa dia? Merendahkan dia ataupun menjatuhkan hukuman kepadanya, menghinanya pun boleh juga. Gitu. Jadi ginilah dia kata, mutilal zina al-qadir ala ada'id dain zulmun yasuhul iqab. Maknanya orang yang melewat, orang yang kaya sebenarnya, orang yang melewat-lewatkan bayaran hutang, padahal dia kaya dan mampu. Itu adalah satu kezaliman yang berhak dihukum. Gitu. Okey. Mutilul ghina maknanya pemanjangan ataupun memperlewatkan adat dan bayaran hutang oleh orang yang kaya dan mampu ataupun ghani boleh juga, adalah satu kezaliman yang berhak dihukum. Layul wajid zulmun yuhillu uquban sahu. Satu kezaliman yang berhak ataupun halal hukuman dijatuhkan kepadanya. Okey, jadi itu lagu tu. Difahami secara mafhum mukhalafahnya bahawasanya orang yang ghairul qadir, tidak mampu, okey, orang yang bukan wajib, la yu'addu zulman, tidak dianggap sebagai orang yang zalim. Okey. Jadi kalau kita tidak bayar hutang, kalau molek jangan berhutang lah. Kalau berhutang jadi masalah pula. Jadi kalau katalah kita berhutang dan kita tidak bayar hutang kerana kita tidak mampu, orang tidak boleh kata kita zalim kerana kita mampu dan tidak membayar hutang. Tak, kita tidak zalim kerana kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, cuma kita malas bayar lagi, kita nak guna dulu ke, nak buat beli ke, guna dulu, nak perhabis pula lah, nak perhabis pula. Ada dah fitih nak perhabis dulu, nak biar bayar lambat sikit. Ataupun boleh bayar belaka, tidak nak bayar belaka lagi, bayar sikit-sikit dulu, gitu. Biar hutang tak ada, sengaja lah, dengan sengaja ke, boleh dianggap zalim. Jadi kalau hak tidak mampu, tidak boleh dianggap zalim dan tidak boleh dijatuhkan hukuman padanya. Itu kita faham secara mafhum mukhalafah dengan mafhum laqab lah. Mafhum laqab dekat mana? Kita faham ayat dia sebut untuk jenis, untuk naud tertentu. Maknanya yang melewat-lewatkan tu maknanya orang yang wajib, orang yang mampu. Orang yang tidak mampu tak termasuk. Okey. Khusus untuk itu saja. Jadi ini difahami dengan mafhum mukhalafah. Contoh yang lain pula ialah sebagaimana contoh skala itulah, fisa imati zakatun. Fisa imati zakatun. Maknanya apa dia? Hak ni lah. Maknanya hak binatang yang meragut dengan sendirinya, dia kena zakat. Jadi yang tidak meragut dengan sendirinya tidak kena zakat. Okey.
Jadi dengan mantuknya maknanya mestilah keluarkan zakat untuk binatang yang meragut dengan sendirinya, dan tidak kena keluarkan zakat kepada binatang yang tidak meragut dengan sendirinya. Maknanya idza lam takun sa'imatan fala wujuba kama zakarna min qabli, sebagaimana yang disebut sebelum ni. Okey. Wa innal laqab idza kana lafzan jamidan la yumi'u ila wasfin yuqayyadul hukmu wa la yu'khazu minhu hukmun bimafhumil mukhalafati bittifaqil fuqaha'i. Li'annahu la yujadu qaidun yasbutul hukmu fi wujudihi wa yantafi binafyihi. Izil laqabul jamid yakunu mawdu'ul hukmi mislu fil burri sadaqah wa fa innahu la yu'khazu bimafhumil mukhalafah nafyu sadaqati fi ghairil burri. Dia kata apabila ataupun sekiranya laqab, maknanya benda yang disebut itulah yang digunakan itu bukan isim jenis tetapi isim jamid. Bukan isim mustaq lah, isim jamid. Bukan isim, kita kata maknanya meluas. Tapi isim jamid. Isim jamid yang pula ni jamidan. Jamidan adalah isim nakirah. Jumlah selepas isim nakirah menjadi sifat kepadanya, menjadikannya lebih terperinci. Maknanya isim bukan. Laqab itu adalah perkataan jamid yang tidak boleh dipakai sebagai isyarat. La yumi'u maknanya tidak diisyaratkan kepada sifat yang boleh dianggap sebagai qaid kepada sesuatu hukum. Gitu. Maknanya perkataan yang diguna tidak mengisyaratkan kepada sesuatu sifat. Gitu. Kalau saat ni al-wajid itu mengisyaratkan kepada orang yang mampu. Gitu. Ini perkataan yang digunakan itu tidak mengisyaratkan kepada sifat apa-apa. Jadi tidak bolehlah kita pakai mafhum mukhalafah mengikut ittifaq ulamanya. Sebab tidak boleh diambil ataupun tidak ada pun qaid yang boleh kita sabitkan hukum dengan sebab ada qaid sana itu dan ternafinya hukum dengan ternafinya qaid itu. Okey. Maknanya kerana tidak terdapat qaid ataupun sifat yang kita boleh sabitkan hukum dengan tersabitnya qaid itu atau menafikan hukum dengan ternafinya qaid itu. Maknanya tidak ada perkara yang kalau ia ada maka ada hukum, kalau ia tiada maka tiada hukum. Jadi perkataan yang jamid saat ini tidak pula mengisyaratkan kepada sesuatu sifat, maka bila tiada sesuatu sifat, tiadalah benda yang kita boleh kata kalau dia ada hukum, kalau dia tak ada hukum. Gitu. Tidak ada sifat lah maknanya. Tidak ada sifat. Kerana laqab yang jamid, izin laqabul jamid yakunu mawdu'ul hukmi. Kerana laqab jamid itu merupakan perkara yang dituju hukum itu ataupun merupakan satu-satunya perkara yang dituju hukum itu. Contohnya Nabi bersabda fil burri sadaqah. Maknanya apa dia? Pada gandum itu ada kena sedekah. Kena zakat lah sebenarnya. Entah. Fil burri
Uh, tak apalah. Lepas tu, jadi ayat ini tidak boleh dipakai secara mafhum mukhalafahnya, maknanya kena bagi zakat jugalah untuk orang lain selain daripada gandum tu. Tidak lagu tu. Tidak boleh dipakai mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya apa dia? Mukhalafahnya ialah selain gandum tidak kena zakat. Okey. Hal ni tidak boleh dipakai. Tetapi kalau sekiranya laqab itu ataupun perkataan yang digunakan itu mengisyaratkan kepada sesuatu sifat tertentu, maka adalah khilafnya. Seperti contoh-contoh sebelum ni lah. Maknanya layul wajid dan juga fisa'imah. Dia ada sifat-sifat dia. Perkataan yang digunakan itu mengisyaratkan kepada sesuatu sifat yang tertentu. Jadi laqab dalam keadaan ini apa dia? Yumbi'u an sifatihi. Maknanya perkataan yang digunakan itu ialah kerana sifatnya, berpunca daripada sifatnya. Sifatnya itu maknanya dia orang yang mampu. Maka digunakan perkataan wajib contohnya. Ataupun binatang itu binatang yang meragut, maka digunakan perkataan sa'imah. Jadi perkataan yang digunakan itu kerana ada sifat itulah. Yang pertamanya maknanya al-wajib itu asyakhsul ladzi yajidu ma yu'addi bihi ad-dain allazi alayhi idza mtana'a kana zaliman. Gitu. Orang yang mempunyai harta lah maknanya, yang dia boleh melunaskan hutangnya yang merupakan tanggungjawabnya. Apabila dia tidak melakukan perkara itu, maka dia dianggap sebagai seorang yang zalim. Jadi dia apa dia? Adalah orang yang berhutang yang bersifat mampu membayar. Okey. Begitu juga binatang yang meragut, maknanya binatang-binatang yang ter'alah, yang meragut dengan sendirinya, makan dengan sendirinya. Jadi dianggap apa dia? Binatang yang bersifat mencari makan sendiri. Okey. Jadi ada sifat-sifat dia sana itu. Adapun gandum, dia tidak mempunyai sifat di dalamnya. Apakah sifat pada gandum? Kita tak nampak. Mungkin ada orang kata gandum tu maknanya makanan yang dimakan semua lah. Tu kalau dia ada isyarat lagu tu maka boleh lah. Jadi sebab tu ada khilafnya. Okey. Ada kata gandum lah, tidak ada sifat keberapa dalam itu. Jadi haza wa qad qala ba'dul Hanabali. Jadi sebahagian Hanbali berpendapat, dia kata boleh dipakai mafhum mukhalafah fil munbi anis sifat. Maknanya pada perkara-perkara, maknanya perkataan yang digunakan kerana ada sesuatu sifat lah. Kerana ada sesuatu sifat, ataupun benda-benda yang menunjukkan kepada sesuatu sifat, yang berpunca daripada sesuatu sifat. Li'anna zalika la yabta'idu an mafhumil wasfi kama sanubayyinu. Kerana hak tu dia tidak jauh sangat dengan mafhum sifat. Sebagaimana kita akan bincang nanti lepas pada ni, mafhum sifat. Gitu. Tak jauh lah nak kiranya. Mafhum sifat tu lah gimana? Maknanya kalau ada sifat, maka ada hukum. Tidak ada sifat, tidak ada hukum. Gitulah. Perkataan yang digunakan tu menunjukkan kepada sesuatu sifat. Maknanya yang tidak termasuk dalam sifat tu tidak ada hukum tu. Jumhur fuqaha berkata tidak boleh pegang dengan mafhum mukhalafah dalam masalah ni kerana tidak ada pun yang menunjukkan kepada ia adalah qaid. Dua-dua hadis yang sebelum ini sabit hukumnya dalam tempatnya sendirilah. Hukumnya sabit pada benda tu saja. Hukumnya ada pada benda yang disebut sahaja. Maknanya disebut balasan dan denda
kepada orang yang pertama, disebutkan zakat kepada yang kedua. Ghairi mawdu'iha maskutun anhu fala tajibu fihi uqubatun iz la uqubata illa binasin. Adapun yang tidak disebutkan selain pada disebut kisah ni itulah, maka kita tak mesti melakukan balasan apa-apa. Tak mesti juga tidak melakukan balasan. Kerana denda dan balasan hanya ada dengan ada nas, dalil. Tidak boleh kita menjatuhkan hukuman tanpa ada bukti, tanpa ada panduan yang betul. Itu pula dia jadi kezaliman pula. Lepas tu tidak ada zakat kecuali perkara yang diperintahkan syarak. Gitu. La zakata illa bi amrin minasyari'. Gitu. Tidak kena zakat hak lain kerana syarak tidak perintahkan. Gitu. Jadi dia tidak pakai mafhum mukhalafah. Maknanya tidak kata yang ada pitih tak bayar kena denda, kena hukuman. Yang tak ada pitih tak bayar tak kena denda, hukuman. Faham mafhum mukhalafah gitu. Dok yang kata bukan gitu, tidak pakai mafhum mukhalafah. Kita pakai kod lain. Kita pakai orang yang ada pitih tak bayar tu kena denda sebab hadis ni. Tapi orang yang tak ada pitih tak bayar tu tak kena denda kerana denda-denda tu dia hanya sabit dengan nas. Jadi hak Nabi sebut kalau orang tak ada pitih. Orang yang tak ada pitih Nabi tak sebut. Jadi bila Nabi tak sebut, tak ada nas tentang orang yang tak ada pitih. Jadi tidak boleh kita jatuhkan hukuman tanpa ada nas. Dia pakai kod tu. Begitu juga hak saat ni pasal binatang meragut tu. Kalau kita faham mafhum mukhalafah, yang meragut kena zakat. Yang tidak meragut tidak kena zakat. Itu mafhum mukhalafah. Hak ni nak kata tak bukan lagu tu. Tidak mafhum mukhalafah yang kata. Yang meragut tu kena zakat lah sebab ada hadisnya. Yang tidak meragut tu tidak kena zakat bukan kerana mafhum mukhalafah, tetapi kerana zakat-zakat ni mengikut apa yang diperintahkan syarak. Kita tak boleh pandai-pandai nak buat benda ni jadi benda kena zakat, benda ni tak kena zakat dah. Kena ikut hak mana syarat rakyat. Jadi syarat rakyat ada kena zakat benda ni, ada. Tak ada, tak ada. Gitu. Jadi dia tidak pakai mafhum mukhalafah, dia pakai kod lain. Gitulah. Hak tu adalah cara huraya bagi masing-masing pendapat lah. Supaya saat ni lah, ni jumhur fuqaha. Okay. Jadi masing-masingnya ada hujah dia. Ni hujah dia. Dalil dia lah ni. Dalil dia yang dia kata hak ni tu tak pakai mafhum mukhalafah. Okey. Seterusnya mafhum sifat pula. Mafhum sifat ni maknanya sabitnya sesuatu hukum dalam ayat yang disebut ada qaidnya itu pada sesuatu sifat yang dibawa perkataannya. Itulah ataupun beginilah. Ayat sebutan hukmu fil mantuqil muqayyad bi wasfin bima jaa bihi al-lafzu. Gitu. Perkataan yang diguna, yang dibawa lah maknanya. Yang diguna itu menyebutkan sesuatu sifat. Hukum padanya pula disabitkan kerana sifat itu. Itulah ringkasnya. Ni mafhum lah ni. Ni mafhum. Maknanya mensabitkan sesuatu hukum pada ayat yang disebutkan mantuk, yang disebutkan sekali padanya qaidnya dengan sesuatu sifat tertentulah yang ada pada perkataan itu. Gitu. Jadi wa an yasbutan nakid iza takhallafa al-wasfu. Maknanya ada sebaliknya bila tiada sifat. Okey. Ada hukum bila ada sifat. Ada hukum sebaliknya bila tiada sifat. Gitulah lebih kurangnya. Jadi apa beza dengan hak sebelum ni? Hak sebelum ni perkataan yang diguna tu adalah
Jins ataupun naut. Gitu. Jins ataupun naut. Bukan sifat lah. Tapi benarnya benda-benda ni kalau mengikut dalam kitab kita baca dalam hadis tu, dia tak ada pun perincian ni sebab dia macam dengan hak tula je berlaku. Macam dengan sifat berlaku. Gitu. Jadi mafhum sifatnya, contohnya ialah firman Allah Ta'ala. Waktu lah mari kita baca tu, orang yang tidak mampu berkahwin dengan perempuan yang merdeka, dia berkahwin dengan hamba perempuan yang mukmin. Jadi kaidnya ialah halal berkahwin dengan yang mukmin. Okey, yang mukmin. Hamba-hamba yang mukmin. Hamba yang tidak mukmin tidak halal. Okey. Bihazan nazar, dengan pendapat inilah Imam Syafi'i pegang. Sebahagian fuqaha dia kata bila mereka perhatikan bahawasanya hamba-hamba ni, hamba perempuan ni tidak boleh dikahwini kecuali kalau dia Muslim. Okey. Wa ba'dul fuqaha yarawna anna al-amata la yajuz zawj minha illa idza kana muslimah. Okey. Mereka berpendapat tak bolehlah kecuali Muslim. Hanya yang Muslimah sahaja boleh. Tetapi Hanafi tidak pegang dengan mafhum mukhalafah. Rupa dengan orang lain itulah, orang lain pegang mafhum mukhalafah. Kata kalau gini maka boleh dengan perempuan yang mukmin, hamba perempuan yang mukmin. Jadi Hanafi tidak pakai mafhum mukhalafah. Jadi lam ya'tabiru hadza syart. Dia tidak mengambil kira syarat ini. Jadi bagi dia boleh juga berkahwin dengan hamba perempuan yang tidak Muslim pun. Contohnya, dia mari dalil lain. Wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Gitu. Dia mari dalil lain. Gitulah. Seterusnya, memakai mafhum mukhalafah pada sesuatu sifat tertentu kasirun fil qawaninil misriyah. Fa iza ishtarata qanun, dia kata banyak dalam undang-undang perbandaran. Jadi bila disyaratkan sebagai bila undang-undang mensyaratkan jawazu li jawazi ibtalil bai', maknanya tidak harus sesuatu jual beli. Iza ba'a syakhsun ma la yamlikuhu kaunul mabi' muayyan fa inal ibtal la yunsabu iza kana al mabi' ghairi muayyan bi an kana misliyan ghairi muayyan. Gitu. Dia kata contohnya bila undang-undang mensyaratkan tidak harus sesuatu jual beli kalau dia jual bukan miliknya dan benda itu tertentu. Jadi batalnya itu tidak berlaku ataupun tidak terjadi batal kalau benda yang dijual itu benda yang tidak tertentu. Contohnya benda misil. Misil tu maknanya macam mahar misil itulah, maknanya tengok keadaan setempat, atau kita kata pakai harga tempat, lebih kurang gitu, dan tidak tertentu. Gitu. Jadi kalau undang-undang letak syarat tertentu akan kena denda, maka yang tidak ada ciri-ciri yang menepati perkara yang disebutkan sebagai syarat itu tidak akan kena denda. Gitu. Lebih kurangnya lah. Maknanya kalau undang-undang negara lah, lebih kurangnya undang-undang bandar ke, undang-undang negara ke, dia kata kalau buat gini, orangnya pula gini, kena denda.
Kalau tidak gitu, taklah maknanya. Boleh pakai mafhum mukhalafah. Jadi banyaknya ada letu lah. Banyak dalam peraturan-peraturan manusia buat. Banyak peraturan manusia buat. Adalah dia sebut. Sifat-sifat tertentu. Okey. Kiranya kalau tak ada sifat tu tak apa. Lepas tu kalau dia sama juga, kita pun boleh royak. Kan dalam undang-undang tu tak ada pun sebut hak ni. Boleh kita royak gitulah. Boleh kita royak gitu. Dalam hukum syarak ni payah sikit. Moga hukum syarak dia sudah lengkap dah ada tu. Boleh royak tu pusing-pusing tu lah. Tapi dalam hukum undang-undang negara, dia boleh diubah-ubah. Jadi selagi mana kita tahu undang-undang negara, maka bolehlah kita dia panggil exploit. Exploit hak mana boleh tu boleh, mana tak boleh gitu. Dia royak kat ni, kita kena kat ni, gitu lebih kurangnya lah. Lepas tu tidaklah kata nak suruh exploit tu dah, tapi nak royak kata peraturan tu biasanya orang panggil litah ataupun orang langka, orang tidak, bukan kata tidak patuhi, dia patuhi tapi dengan caranya pakai mafhum mukhalafah. Gitu. Dia kata dalam undang-undang tak ada sebut ni, jadi nak kira lagu mana? Dia kata pahal-pahal. Tak kira nak pahal-pahal, kalau kita pahal-pahal, jadi kita pahal seperti ni lah. Gitulah pula jadinya. Okay. Mafhum syarat pula. Mafhum syarat ثبوت ناقض الحكم المعلق على شرط أو المقترن بشرط عند عدم وجود الشرط. Bila tiada syarat, maka sabit ataupun ada perkara ataupun hukum lah, hukum sebaliknya yang dikaitkan dengan syarat tu lah. Yang dikaitkan dengan syarat tu. Maknanya kalau ada syarat, ada hukum. Tak ada syarat tu, tak ada lah hukum tu. Gitu dia kurangnya. Syarat untuk merentas negeri kena ada vaksinasi 2 dos lengkap. Tidak ada syarat tu, tak boleh merentas negeri. Okey. Contohnya jangan ambil dalam firman Allah Ta'ala, wa in kunna ulatu hamlin fanfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Ni surah apa ni? Surah At-Talaq ayat nombor 4. Dia kata bentar. Bukan. Ayat dia wa in kunna ulata hamlin. Ni surah tu juga ayat ke-6. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu alaihin hatta yad'na hamlahunna. Jika mereka sedang mengandung, maka berikanlah nafkahnya sehingga mereka melahirkan kandungannya. Gitulah. Sehingga mereka melahirkan. Kalau gapo dia ni, duk cerita pasal gapo dia ni? Duk cerita pasal perempuan yang diceraikan. Kalau perempuan yang diceraikan itu hamil, maka berikanlah nafkah berterusan sehingga mereka melahirkan. Maknanya tidak kata isteri dia mengandung, dia pun cerai ke isteri dia, lepas tu dia tidak beri nafkah. Tidak lagu tu lah. Dia kena beri juga sehingga isteri dia melahirkan anak tersebut. Kemudian patut anak tu nak kira lagu mana, jadi hak siapa dia, duduk di mana, nak bagi-bagi hak penyusuannya pula tu kemudian.
Jadi nas ini memberi makna infak kepada perempuan yang diceraikan yang beriddah itu bersyarat ataupun berqaid. Bersyarat. Syaratnya dia kena hamil. Kalau dia tidak hamil, tidak kena. Gitu. Yu'khazu bimafhumil mukhalafah. Boleh pakailah mafhum mukhalafahnya. Maknanya kalau dia tidak hamil, maka tak kenalah nafkah. Boleh saja tidak beri nafkah. Okey. Sebab cerada. Okey. Bizalika ya'khuzu bimafhumil syarti. Jadi waktu kita pakai mafhum syarat. Mafhum syarat. Fala yajibu indahu nafkuhu limu'taddatin illa iza kana talaqu raj'iyan. Gitu. Atau iza kana al-mu'taddatu hamilan. Jadi tidak wajib memberi nafkah kepada perempuan yang beriddah yang diceraikan itu kecuali kalau tolaknya tolak raj'i. Kalau tolak raj'i itu maknanya tolak yang masih boleh rujuk. Dan kalau perempuan yang diceraikan itu hamil. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah lah secara umumnya tidak pakai mafhum mukhalafah ini secara mutlaknya. Jadi bagi mereka nafkah tu wajib juga. Wajib kepada semua perempuan yang diceraikan. Gitu. Kecuali iza gimana? Asqatat az-zawjatu bi ibra'iha lahu min haqqil mutalabah. Kecuali apa dia? Kata apa dia ni? Kecuali apabila seseorang isteri saat ni itu dia melakukan khulu'. Khulu' tu apa dia? Khulu' tu maknanya tebus tolak lah. Tebus tolak. Maknanya isterinya bersungguh-sungguh untuk menceraikan suaminya. Maknanya isterinya menebuskan dirinya agar dia dibebaskan daripada suami dia lah dengan dia mengembalikan mas kahwin kepada yang disepakati kepada itu. Jadi hal tu maknanya ibra'iha lahu. Gitu. Kecuali kalau isterinya apa dia? Apa dia kita kata? Melakukan khulu' lah secara ringkasnya gitu. Ataupun menggugurkan haknya. Gitu. Dengan melepaskan diri daripada suaminya lah, lebih kurang juga. Wa qad akhazu zalika min qawli. Jadi waktu tu dia ambil daripada firman Allah Taala, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Wa man qadara 'alaihi rizqahu falyanfiq mimma atahu Allah. Maknanya apa dia? Dalam ayat surah Talaq sana juga, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, orang yang mampu kena beri nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, orang yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah, maka dia kena beri nafkah apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya lah, sekadar yang dia mampu sahaja. Okay. Orang yang disempitkan rezekinya beri setakat mampu. Okey. Jadi hasan ni illa iza asqatat az-zawjatu. Tu asqatat sana itu asqatat domir kembali pada merujuk kepada zaujah saat ni itu.
Ha tu kembali kepada nafkah. Maknanya isterinya menggugurkan nafkah dia tu lah. Hak nafkah dia tu. Bi'ibra'iha, dengan isteri itu membebaskan dirinya daripada suami dia tu. Suami dia mana tak ada suami dia. Lahu tu takdis itulah. Kerana ada permintaan dia untuk bercerai dengan suami dia. Dia tak sah. Nafkah dia pun tak sah. Tak apa. Gitu. Asalkan boleh bercerai. Waktu lagu lain. Jadi mengikut Hanafinya kena bui jugalah. Ikutlah dia bercerai tidak. Hamil ke bui juga. Mafhum ghayah pula. Mafhum ghayah maknanya hukum muqayyad ada dengan adanya ghayah dia. Ada matlamat dia lah. Ada tujuan, ada hak dia. Lima ba'dal ghayah. Untuk yang selepas daripada tu. Selepas daripada dapat matlamat dia tu lah. Jadi contohnya zahirat ni lah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah mereka sehingga mereka tidak menjadi fitnah pada kamu. Sehingga mereka tidak menjadi fitnah kepada kamu. Ada hatta. Setiap yang ada hatta adalah ghayah dia. Tidak setiap juga. Kebanyakan je lah. Kebanyakan hatta ada hatta lil ghayah. Ada makna hujung dia. Jadi perangilah mereka sehingga sehingga tidak menjadi fitnah. Dan juga sehingga agama ni, agama Allah Ta'ala nampak jelas. Gitu. Tidak jadi kucalan agak silah. Kalau mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan dengan orang kafir itu. Kecuali kepada orang-orang yang zalim. Jadi kita faham daripada nas ini, peperangan itu ubiha li ghayatin. Peperangan diharuskan kerana matlamat tertentu. Kerana ada tujuan dia yang tertentu. Tujuan dia man'il fitnah. Wahya man'ul fitnah fid din. Maknanya untuk mengelakkan daripada agama ini terfitnah. Sehingga orang ramai apa dia? Jadi ahraran fi ikhtiyari din allazi yartadun. Sehingga orang ramai bebas memilih agama mana yang mereka suka. Gitu. Bila sudah sampai situ tak apalah. Tapi kalau tak, maka adalah paksaannya. Adalah keharusan berperang saat itu. Faiza zahabatil fitnatu fid din wan tahat, dan habisnya saat itu, maka habislah juga keharusan berperang. Jadi daripada situ kita faham apa dia? Ayat lain pula. Fa in talaqaha, kalau suami itu menceraikan isterinya, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau dia tolak tolak 3 lah ni. Tolak 3, tolak bain. Maka tidak lagi boleh dia berkahwin semula dengan, tidak boleh rujuk semula lah dengan isterinya, kecuali dia telah berkahwin dengan orang lain dan bercerai pula lah maknanya. Jadi nas ini menunjukkan bahawasanya perempuan yang telah diceraikan 3 kali diharamkan dia berkahwin semula. Dan dia ada ghayah dia. Ghayah dia ada tempoh dia lah, ada had dia, ada penghujung, ada apa dia ni? Ada had dia lah, ada had dia. Maknanya had dia ialah sehingga dia berkahwin dengan orang lain. Lepas tu dia bercerai pula ke lagu mana gitu. Faizan kana al-ghayah tu kana al-hil. Jadi kalau sampai ghayahnya, maka jadi halal semula. Gitulah. Biasanya ada hatta ghayah, kita boleh pakai dengan mafhum ghayah. Mafhum mukhalafah dengan makna ghayah. Kalau siapa kepada yang dinyatakan, maka boleh. Tak siapa, tak boleh. Gitulah lebih kurangnya. Adanya hukum berlawanan bila habis tempoh atau bila sampai ke penghujung, bila sempurna matlamat. Gitu. Itu adalah mafhum ghayah. Syafi'i, Maliki dan Hambali peganglah mendapat mafhum ni. Hanafi dan juga sesetengah fuqaha tak pakai mafhum ni. Sebagaimana dia tak pakai juga orang lain tu, Hanafinya.
Mereka kata ayat tolak 3 saat ni tu annal hillah wal aslu. Halal tu hak asal dia dah. Halal tu memang hak asal dia dah. Kerana perempuan memang boleh dikahwini pada asalnya. Dia ambil kira kod lain. Dia tidak guna mafhum mukhalafah yang kata sehingga kena berkahwin dengan lain. Kalau tak sampai sehingga tu tak boleh. Tidak lagu tu yang kata. Bukan mafhum mukhalafah sehingga tidak sehingga. Berkahwin dengan perempuan tu memang asalnya boleh. Itu asalnya halal. Jadi pengharaman itu pengharaman muqayyad bil ghayah, muqayyad bil waqti. Pengharaman yang berkait dengan tempoh tertentu. Pengharaman yang berkait dengan waktu tertentu. Gitu. Jadi bila habis tempohnya, bila sampai tepat dia, maknanya bila dia berkahwin lain ke lagu mana ke, maka sampai adalah ghayah dia tu. Jadi bila sampai ghayah dia, tidaklah bermakna secara mafhum mukhalafahnya jadi tersabit semula hak halal sebelum tu dah. Tapi memang pada asalnya halal dah. Gitu. Kena ayat kata tidak mafhum mukhalafah yang diguna untuk faham jadi halal semula tu. Tapi sebab asalnya memang halal dah. Gitu. Jadi itu ialah cara Hanafi tidak menggunakan mafhum mukhalafah. Maknanya pengharaman itu akan ada selagi mana tak sampai maksud dia lah. Tak sampai tepat dia, tak sampai had dia. Maka adalah pengharaman saat ni. Iza zalal qaid adal hillu kama kana. Bila tak ada qaid itu, maka dia balik pada keadaan asal dia. Dia balik kepada keadaan asalnya. Gitu juga ayat peperangan saat ni. Hak asalnya kita tak boleh perang. Hak asalnya kita tak boleh perang kat sekot pedang ni. Tak boleh kita kata ambil pedang, perang. Nak perang, perang. Bukan lagu tu. Dunia sebenarnya tidak lagu tu. Jadi tidak mudah nak pergi perang ni. Bolehnya perang kerana ada fitnah. Bila tak ada fitnah, dia balik kepada keadaan asalnya. Itu dia balik kepada keadaan asalnya. Bara'ah asliyah dalam kaedahnya yang kita panggil. Faqad zala hillul qital wa ada tahrimud dima. Jadi balik semula maknanya hilang halal peperangan, kembali semula haram darah. Gitu. Jadi mafhum ghayah ni dipegang oleh apa dia? Dipegang juga oleh undang-undang semasa, undang-undang zaman-zaman lalu ni yang dibuat oleh pemerintah-pemerintah dan dibuat oleh apa dia? Pemerintah dengan kabinet-kabinet dengan pejabat dia lah, macam-macam. Kata digunakan juga oleh pembuat undang-undang semasa, oleh pemerintah, pemimpin negara. Idariyah, awamir idariyah itu maknanya pemimpin pejabat kan, kabinet itulah, Perdana Menteri kepada itu. Wa ta'rifatul jamrakiyah wa ghairiha, dan digunakan juga oleh oleh apa dia? Penentu tarif-tarif. Apa dia, tengoklah. Penentu tarif. Maknanya batasan lah. Hak ni sekat ni, lagu ni. Gitu. Contohnya, moga rasanya pelajar-pelajar tak biasa bawa kereta, kenderaan lagi. Tapi motor adalah, mungkin motor ada. Tapi kereta tu mungkin tak laku. Dia royak di surat Samir contohnya. Surat Samir, dia tulis. Sila bayar dalam tempoh 14 hari. Kalau lebih pada 14 hari, maka harganya akan menaik. Jadi, berapa? Asalnya kena bayar 10 riyal, lebih 14 hari, kena bayar 30 riyal. Lebih
berapa? Sebulan ke 100 hari? Tak ingat dah. Kena bayar 100 riyal. Gitu jadinya. Jadi hak tu maknanya ada goyah. Dibuat undang-undang, dibuat peraturan dengan ada goyah dia. Sampai sini jadi gini, sampai sini jadi gini. Kalau sampai setara ni jadi gini. Gitulah. Cocok satu dos tak boleh lagi. Kena cocok 2 dos. 2 dos tu tak boleh lagi. Dia kena tunggu boleh kad vaksinasi tu baru boleh gitu kat vaksin. Gitulah. Jadi tu nak ayatnya adalah digunakan undang-undang goyah sana itu. Yang kita boleh faham daripada goyah yang disebutkan mafhum mukhalafahnya. Tak cukup, tak boleh. Cukup, boleh. Gitu. Jadi fa'innahu yunasu fi katsirin minha ala nihayatin. Kebanyakannya menunjukkan kepada apa dia? Penghujungnya lah. Penghujungnya. Ada juga dalam apa dia? Macam denda sama ke jatuh hukuman, ada hukuman. Denda yang dikenakan adalah penjara selama berapa? 2 tahun. Ataupun apa dia? 10,000 ataupun kedua-duanya sekali. Biasanya dia sebut belaka lah. Dia sebut belaka. Boleh sampai ke situ. Tidak makna akan jadi gitu. Boleh jadi 2 tahun. Lepas tu bincang-bincang kurang pula. Bincang-bincang jadi tidaklah 10,000 jadi 5,000 ke. Jadi 2,500 ke. Waktu kemudian kira. Tapi pada asalnya dia sebut lagu tu. Ataupun annaha yu'malu biha ila an yasdiru ma yukhalifa. Maknanya kena ikut undang-undang itu sehingga ada undang-undang baru. Ada juga lagu tu. Goyah ini terpakai sehingga adanya yang lain. Gitu. Macam yang baru ni, lockdown tu akan ada. Pengajian secara online PDPR akan berterusan sehingga kes menurun berapa dia kata gitu 7,000 ke apa dia ke bawah. Barulah dia akan jadi bertukar. Mana sehingga ikutlah mungkin benda tu tak pasti lagi. Dia kata sehingga akan diberitahu kemudian nanti. Gitu. Banyak juga perkara-perkara disebutkan begini. Yu'malu bihi ila akhir syahri. Terpakai undang-undang ini terpakai sehingga akhir bulan ini. Okey, ada juga gitu. Contohnya mi'adus salafah az-zira'iyah yastamiru ila akhir syahril fulani. Bagaimana? Maknanya apa dia ni? Apa dia kita nak panggil? Perkembangan ataupun kemajuan agrikultur gitu ke dia panggil. Ini akan berterusan selama sehingga hujung bulan ini. Ataupun mudah katanya cuaca hujan akan berterusan sehingga akhir minggu ini. Boleh juga gitu. Dan lain-lain. Seterusnya ialah mafhum adat. Boleh baca lagi kan ni ke puas ngatuk dah. Boleh baca lagi ke? Kau nak tukar lain ke pula? Kan? Kira habis dengar ni ke? Okey, kita baca lagi dah. Nampak senyap tu boleh jadi apa dia? Senyap tu tanda reda lah tu.
Okey, mafhum adat pula. Mafhum adat. Subutu naqidil hukmil muqayyad bi adadin inda adamin tawafuri hazal adat. Maknanya ada hukum sebaliknya daripada hukum yang disebut apabila tidak mencapai apa dah? Bilangan tertentu. Gitu. Jadi dia sebut nombor, dia sebut angka tertentu. Bukan angka pak cik tu bukan. Angka. Dia sebut angka tertentu. Jadi bila angka tu tidak tercapai, maka tidaklah akan dikira ada hukumnya. Contohnya ialah macam apa dia? Macam itulah COVID tu dia ada tulis negeri ni kawasan merah, kawasan hijau. Jadi dia ada banyak katanya kalau nak hijau tu dia kena kesnya ada berapa puluh dan ke bawah. Kalau kuning tu kena berapa puluh dan ke bawah. Merah tu berapa puluh dan ke atas. Jadi kalau tak sampai ke peringkat tu, maka tidak adalah hukum ataupun kita panggil tidak jadi merah lah. Tidak jadi kuning lagi, masih hijau. Kerana masih belum mencapai kuantitinya yang tertentu. Contoh saya kata 5 minit lagi tutup api dan tutup periuk nasi tu. Maknanya tak sampai 5 minit jangan tutup lah. Begitu lebih kurang kita fahamnya. Gitu. Sini dia kata contohnya firman Allah Ta'ala Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi hukum hudud yang diwajibkan ialah 100. Lebih tak boleh. Kurang tak boleh juga. Illa an takuna ziyadah fi naziri jurmin akhar. Maknanya kecuali kalau dia ada jenayah lain lah. Kecuali kalau ada jenayah lain. Begitu juga berkait dengan apa dah? Denda orang yang melakukan qazaf. Ni qadaf bukan qadaf, qazaf. Orang yang melakukan qazaf ni dia tulis 80. 80 sebatin. Jadi tidak boleh kita lebihkannya. Tidak boleh dilebihkan. Tidak boleh dikurangkan juga. Selagi mana ini dianggap sebagai hudud Allah Ta'ala. Kalau lebih tu tidak dianggap hudud Allah Ta'ala saja-saja dia, tu lain dah pula. Tu ikut dia lah. Tapi kalau hudud Allah Ta'ala, setakat tu saja. Jadi ini wa inna hazal manba' laisa illa akhzan bimafhumil mukhalafah. Ni kita faham menggunakan mafhum mukhalafah lah. Maknanya dia sebut banyak tu lah. Gitu. Orang kata apa dia? Kalau orang jatuh pergi kedai suruh dia beli 2 supit ubi ketel, 2 supit ubi ketel lah dia beli. Gitu. Orang lain tak beli. Kalau suruh orang tin lagi boleh balik ke lain macam-macam. Tak apalah. Iza kanatil uqubatu hiyal qadarul muqaddar allazi la yaqbalu ziyadah wa la yaqbalu nuqsan. Bila denda itu adalah denda yang dinyatakan kuantitinya yang tertentu, maka tak boleh kita tambah, tak boleh kita kurang. Okey. Kecuali ada dalil lain lah. Tapi kalau nak faham secara mafhumnya lebih ataupun kurang tak boleh. Faham dengan dalil lain kata boleh ke gini, itu dalil lain. Dalil lain tu suku, dalil lain tu depan lagi. Ni duk bicara pasal mafhum. Mafhum ni benda-benda yang tak ada sebut lah. Benda-benda yang tak ada sebut. Mengikut Hanafi, dia tak pakai mafhum mukhalafah ni. Jadi bagi dia innama huwa min qabili takdir bil adadi nafsu. Maknanya kita ambil kira angka yang disebutkan itu sahaja.
Jadi apabila kafarah zihar contohnya puasa sitina yauman 60 hari mutatabi'an berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sitina miskina. Kalau tak boleh puasa 60 hari berturut-turut, maka dia kena beri makan kepada 60 orang miskin. Fa innahu la yumkinu an yakuna atiyan bil kafarati man yankusu. Maknanya dikira tidak selesai lagi kafarah orang yang masih belum mencukupi angka tersebut. Okey. Ataupun gitulah, maknanya tak cukup lagi lah. Kalau tak cukup 60 hari, tidak kira selesai lagi kafarah dia. Tidak cukup 60 hari, tidak kira selesai lagi kafarah dia. Sebab hak dia sebut tu 60, maka kira 60. Tak cukup, maka tak selesai. Macam dengan hak sani, hudud sani tu, tak cukup 100, maknanya tak selesai lagi pelaksanaan hudud tu. Gitu. Hak lebih, lagu mana? Hak lebih bukan kafarah. Hak lebih bukan kafarah. Wa ziyadah tajuzu la ala annaha kafaratan bal ala annaha sadaqatan aw sawmu tatawwu'in. Hak lebih tu dia kata bukan kafarah. Boleh buat. Boleh buat tetapi bukan sebagai kafarah. Ia sebagai sedekah atau puasa sunat. Gitu. Maknanya kalau dia puasa, muka dia apa dia? Kena denda 60 hari puasa tu, dia pun puasa lah setiap hari. Lepas tu dia tak ingat ada bila, berapa hari dia tak ingat. Jadi dia pun puasa lah sampai dia rasa macam lebih dah 60 ni. Dekat 100 kali. Apa ni, dekat 100 hari dah dia puasa. Jadi hak lebih tu dikira sebagai puasa sunat. Ataupun kalau dia beri makan, dia pergi tu, tepat tu nak bila macam cukup dah ni 60, lebih lagi pada 60 ada. Lepas tu dia pun beri. Hak beri lebih tu dipanggil sedekah. Hak kafarahnya sekat 60 saja. Gitu. Jadi itu dalam perkara ibadat tatawwu'. Okey. Kalau ukubah lagu mana kalau lebih tu? Lebih tu dikira zalim, kurang dikira ihmal. Gitu. Kalau apa ni, kalau ibadat kafarah saat ni tu kurang dikira tak jadi, lebih dikira sedekah. Kalau denda, lebih dikira zalim, kurang dikira ihmal, maknanya memandang rendah syariat yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan buat 100, kita buat kurang. Sebab apa? Sebab kita pandang rendah hukum hudud Allah Ta'ala yang dibuat olehnya. Wa ja'alahu haqqan lahu subhanahu. Dan hak ni sebenarnya dikira hak Allah Ta'ala dengan dia lah. Maknanya ini akan dikira oleh Allah nanti dengan dia. Pelaksana hukuman yang kurang tadi. Gitu. Hak ni kira hak dia lah. Kira dia dengan Allah Ta'ala pula. Jadi ziyadah tu maknanya ziyadah i'tida'un ala haqqil abdi. Menambahkan hukum denda 100, dia buat sampai 150 contohnya. 150 kali sebab. Hak tu dikira i'tidad, maknanya melampaui hak seorang hamba. Hak seorang hamba dia hanya apa dia? Dikenakan hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya sahaja. Hak Allah Ta'ala tidak beri, hak Allah Ta'ala kata ni bukan hak dia, maka tak boleh. Gitu. Sebagaimana ada dinyatakan banyaklah dalam Qurannya, janganlah kamu mencurigai hak sesama kamu dan sebagainya. Jadi hak ni kalau kita berlebih, maknanya kita menceroboh hak dia lah, hak dia sebagai hamba. Kurang pula maknanya mengurangi, bermakna menceroboh hak Allah Ta'ala. Gitu.
Kalau terlebih maknanya menceroboh hak seorang hamba. Jadi kena buat sedia-sedia molek. Ni kalau berkait dengan ukubah, berkait dengan denda balasan. Jadi dua-duanya tak boleh lah. Lebih pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Bukan kerana mafhum mukhalafah, mafhum adat kata sebut 100 maka tidak makna 99, tidak makna 101. Bukan lagu tu je kata. Tapi sebab kod lain. Kod lain. Cara dia faham tu lagu lain. Maknanya tidak pakai mafhum mukhalafah juga. Bukan mukhalafah ni mukhalafah. Okay. Jadi kalau kita perasa di sini, Imam Abu Hanifah dia banyak menggunakan logik akalnya. Banyak menggunakan logiknya. Tidak kata mafhum saat ni pun logik juga. Cuma ni dia ada alasan dia kot lain. Dia ada alasan dia kot lain. Orang goyak kot ni mafhum mukhalafah, dia jawab kot ni. Adalah jawapan dia. Sentiasa ada jawapan dia. Jadi memakai mafhum mukhalafah berkenaan dengan perkara-perkara yang disebutkan angka dan nombornya dalam undang-undang semasa memang ada lah. Memang ada. Terutamanya apa dia? Dalam dia kata isti'naf. Isti'naf tu isti'naf maknanya dalam menyatakan penyambungnya ke suatu benda lah. Nak start baru ke, mu'aradah ke, dalam bantahan ke, adalah wal timasu i'adatin nazar iza wajada sababuhu. Dan juga apa dia? Permintaan supaya perhati semula. Permintaan supaya diperhatikan semula. Bila ada sebabnya, macam-macam lah. Jadi maknanya hak mana sebut nombor-nombor tu adalah ada banyak juga tempat dia. Dalam bantahan pun ada. Dalam pernyataan ayat baru pun ada. Maknanya sebut nombor. Saya nak bekerja di sini selama berapa-berapa hari sahaja. Ataupun saya membantah hukuman yang dijatuhkan ini kerana dia telah menyebutkan nombor-nombor sekian. Dia telah menyebutkan bilangan angka hari sekian-sekian yang dia akan bekerja di sesuatu tempat. Ataupun macam yang kita kata, sila perhatikan semula pernyataan saya dahulu. Saya telah nyatakan bahawasanya saya hanya akan bekerja di sini selama beberapa hari sekian-sekian. Gitu. Jadi adalah guna. Nombor-nombor angka-angka saat ini ada guna dan terpakai sebenarnya. Bila berkait dengan pitih kan, banyaklah perlunya kepada nombor saat ini. Jadi dikira mafhum adat juga. Apa dia? Ma nassa alaihi al-qanun. Rakam apa dia? Nombor lah, nombor-nombor. 78 untuk tahun 1931. Apa dia ni? Min annahu la tusma'u da'wa nafaqatan limudatin sabiqatin ala da'wa li aksari min salasina sana. Maknanya tak pasti ke apa dia. Tapi gitulah. Lebih kurangnya mafhum mukhalafah dengan jenis-jenis dia lah. Kebanyakannya berkait dengan sifat-sifat lah. Maknanya nombor tu sifat nombor. Goyah sifat sesuatu benda tu ada wujudnya. Ataupun bolehlah juga kita kata lain-lain tu. Hak ni goyah, hak ni nombor, hak ni sifat, hak ni nama yang disebutkan dan macam-macam. Perkataan pula. Dia ada khusus, dia ada umum. Okey, jadi habis dari situ bahagian mafhum mukhalafahnya kepada dia. Nanti tengok pula mana-mana tajuk hak rasa menarik nak baca tu, bolehlah kita baca situ pula. Setakat itulah dulu untuk hari ni nya. Wallahu a'lam.